أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Isnin bersamaan dengan 23 hari bulan 8. Kita akan sambung belajar untuk subjek akhlak. Kita akan sambung belajar tajuk sifat berani, iaitu tentang akibat tidak bersifat berani, ya. Jadi sila buka muka surat 23. Buka muka surat 23 buku teks. Pada minggu yang lepas kita sudah pun belajar tentang fadilat berani. Hari ini kita akan baca dan juga cuba memahami apakah akibat-akibat tidak bersifat berani. Macam biasalah, bila sebut akibat, maknanya ia adalah perkara yang buruk. Ya, akibat adalah perkara yang buruk. Kalau soalan tanya tentang fadilat, maknanya kamu kena bagi perkara-perkara yang baik. Kalau akibat, maknanya kamu kena tulis jawapannya. Jawapannya mesti adalah perkara-perkara yang buruk. Contoh apa perkara buruk? Ini kita nak belajar. Baik. Jadi tolong buka muka surat 23. Kita akan tengok. Dalam buku dia ada bagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 akibat tidak bersifat berani. Baik. Yang pertama apa? Kita baca sama-sama. Dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi macam biasa, yang pertama, bila akibat sahaja mesti Allah dan Rasulullah murka. Murka tu apa? Murka tu maknanya marah lah. Maknanya Allah dan Rasulullah tak suka umat dia bersifat dengan penakut. Allah tak suka umat Islam bersifat penakut, dan Rasulullah juga tidak suka umat dia bersifat dengan sifat penakut. Ya, sebab penakut ni orang yang lemah lah. Jangan jadi orang Islam yang lemah. Kena ada keberanian. Baik. Jadi mestilah yang pertama, akibat yang pertama sekali adalah dimurkai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua. Yang kedua, selalu dipermainkan oleh orang lain. Antara akibat, antara perkara-perkara buruk yang kamu akan dapat kalau kamu tak berani adalah kamu akan mudah dipermainkan oleh orang lain. Orang mempermainkan kamu, kenakan kamu, memperolok-olokkan kamu. Kenapa? Kerana kamu lemah. Kerana kamu penakut, kamu tak bersifat dengan berani. Jadi mesti ada keberanian. Sebab itu Islam suruh umatnya supaya berani. Sebab Islam tak nak umatnya ditindas. Islam tak mahu umatnya dipermainkan. Islam tak mahu umat dia diperkecil-kecilkan. Jadi umat Islam diajar supaya sentiasa bersifat berani. Supaya umat Islam sentiasa kuat dan tidak dipermainkan oleh orang lain. Boleh? Jadi jangan ingat berani ini tak penting. Tidak. Berani ini sifat yang sangat penting yang perlu ada pada diri seorang Islam. Ya. Nombor 3. Takut mencuba perkara yang baharu. Siapa-siapa yang bersifat dengan penakut, dengan tak bersifat berani, dalam diri dia tidak ada keberanian, maka yang ketiga apa?
dia akan takut untuk mencuba perkara yang baru. Dia takut nak cuba perkara yang baru. Dia takut nak buat benda-benda yang baru. Jadi macam mana nak maju? Ya? Nanti umat Islam makin lama makin mundur. Umat Islam akan terkebelakang. Orang-orang lain semua dah ke depan, kita akan terkebelakang. Kenapa? Kerana kita takut untuk bergerak ke depan. Kita takut untuk mencuba perkara yang baru. Ini adalah akibat kesan daripada tidak ada sifat berani dalam diri orang tersebut. Dalam diri orang Islam itulah. Ya. Sebab itu kita kena ada sifat berani supaya kita sentiasa nak cuba perkara yang baru, supaya kita sentiasa boleh bergerak ke hadapan, maju ke hadapan dan menjadi umat Islam yang maju, yang hebat. Baik. Penting ya. Nombor 4. Hati akan sentiasa terasa lemah. Hati akan sentiasa terasa lemah. Maknanya orang yang tak berani, dia akan merasa perasaan yang lemah. Dia akan rasa dia lemah lah. Dia takut nak bersuara, takut nak bagi pandangan, takut nak ke hadapan. Kenapa? Sebab dalam hati dia rasa lemah. Dia takut nak bela diri dia. Dia biarkan orang mempermainkan dia. Dia biarkan orang mengambil hak dia. Kerana dia sudah merasakan diri dia lemah. Sebab apa? Bila tidak ada sifat berani, maka sifat lemah akan masuk dalam diri. Jadi nak elakkan perasaan lemah itu ada dalam diri, kita kena masukkan sifat berani lah. Kalau kita tak masukkan sifat berani, maka lemah itu akan mengambil tempat dalam hati. Penting. Dan terakhir, yang kelima, menjadi penghalang untuk berjaya. Ya, menjadi penghalang untuk berjaya. Antara akibat tidak bersifat berani adalah orang yang tak berani akan menyebabkan dia susah untuk berjaya. Ya. Sebab macam Ustaz cerita tadi, orang yang penakut, orang yang lemah, dia akan takut nak ke hadapan. Dia akan duduk dekat tempat dia. Jadi macam mana nak berjaya? Dia takut nak ke depan, dia takut nak buat sesuatu, dia takut nak maju, dia takut nak mencuba. Jadi akhirnya dia susah untuk berjaya kerana dia tak nak mencuba. Dia tak nak bergerak ke hadapan. Nampak tak? Jadi pada hari ini kita telah pun belajar tentang 1, 2, 3, 4, 5. Tentang 5 akibat tidak bersifat berani. Jadi seperti biasa di rumah, kamu baca balik. Ya, tak susah pun. Ya, akhlak tak susah. Kamu baca balik dan cuba faham apa yang Ustaz nak sampaikan. Ya, yang penting apa kita belajar adalah kita belajar itu kita faham dan masuk dalam hati. Sebab kita nak amal. Tujuan kita belajar untuk kita beramal. Bukan untuk kita dengar dan di akhirnya kita tak ambil apa-apa manfaat pun. Kita tak berubah pun. Tujuan kita belajar untuk kita mengubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Terutamanya subjek akhlak lah. Sebab akhlak ni adalah membentuk kepribadian seseorang. Ya, kita nak membentuk akhlak seperti mana akhlak Rasulullah SAW. Jadi kena sentiasa berubah. Baik, jadi Ustaz akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.